Ini ingatan kepada walun walaun. Akta Anti Lompat Parti adalah penyelamat kepada kejahatan menebuk atap. Sama ada sebelum atau selepas Hadi Awang menjadi tukang ramal dengan mendakwa kerajaan perpaduan akan tumbang tidak lama lagi, perkara itu sebenarnya sudah lama bertebaran di mana saja sebagai bahan perbualan harian. Pelbagai versi dan cerita digantayangankan untuk menggambarkan bagaimana Anwar Ibrahim boleh dijatuhkan sebagai Perdana Menteri. Antaranya dikatakan GPS dan GRS akan menarik sokongan kerana wakil Borneo ditawarkan jawatan Perdana Menteri dan disertai kemudiannya dengan sebahagian ahli Parlimen UMNO menyusul penarikan sokongan mereka. Dikatakan lagi sebaik saja pemilihan UMNO selesai pada 18 Mac nanti dengan sebahagian besar ketua UMNO bahagian dan ahli MT sedia ada berjaya dikalahkan, akan menyusul gerakan menjatuhkan Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO melalui desakan memanggil mesyuarat khas atau Perhimpunan Agung Luar Biasa. Perikatan Nasional yang mempunyai 74 ahli parlimen disebutkan hanya menunggu masa untuk menyertai semua perkembangan itu. Pokoknya, kata pihak yang menyebarkan cerita, riwayat politik Anwar pasti akan berakhir tidak lama lagi. Di media sosial, khususnya Twitter pula, turut bersepah-sepah poster yang bertulis Perdana Menteri ke-10 akan jadi bekas Perdana Menteri dalam waktu terdekat. Doakan kejayaannya. Dan selepas Hadi Awang yang dianggap ulama politik tersohor serta masin mulutnya dalam meramalkan kejatuhan Anwar 2-3 hari lalu, cerita-cerita berkenan pertukaran kerajaan itu makin meriah, tersebar serta ditotok tambah untuk lebih sedap ia dikisahkan. Saya sendiri dihubungi oleh pelbagai kawan, termasuk yang sudah lama tidak membuat panggilan untuk bertanyakan sama ada benar Anwar Ibrahim akan jatuh tidak lama lagi. Begitulah hebatnya propaganda dimainkan dan politik persepsi dijadikan modal oleh mereka yang sebetulnya sakit hati dengan Anwar dan seperti menikmati makanan tanpa garam setelah kehilangan kuasa sebagai kerajaan. Tidak habis-habis dimainkan sentimen dan perasaan, seolah-olah mereka akan menjadi pengganti kerajaan dalam waktu terdekat ini. Sebenarnya, jika kita memahami bahawa sekarang sudah berkuat kuasa Undang-Undang Anti Lompat Parti, menukar kerajaan tidak lagi semudah seperti sebelum ini. Menjual sokongan secara pribadi dan menjajah akuan bersumpah sudah tidak laku lagi sekarang ini. Kuasa paling tinggi ialah keputusan parti. Jika sokongan secara pribadi, akuan bersumpah atau SD ahli parlimen masih laku, selepas PRU 15 lalu sudah pasti Muhyiddin Ahmad Yassin yang berjaya kembali jadi Perdana Menteri. Disebabkan kuasa parti adalah paling tinggi dan SD tidak lagi laku, Muhyiddin akhirnya tergucil dan kena potong diselekoh oleh Anwar. Bersama kuasa adalah pada parti dan selain PH, BN, GPS, GRS dan warisan sudah menandatangani perjanjian untuk kekal bersama sebagai kerajaan. Cerita-cerita kononnya kerajaan akan bertukar tak lama lagi, tidak lebih sekadar hiburan, pelipul lara serta semata-mata. Setakat dengar saja bolehlah, nak percaya hanya buang masa. Orang yang hilang gaji buta dan tanpa melakukan apa-apa kerja mungkin dapat menghiburkan hati sendiri bila dapat menyebarkan cerita sedemikian. Selagi PH, BN, GPS, GRS dan warisan tidak berdepan masalah sesama sendiri, kerajaan perpaduan ini bukan saja kekal sehingga habis penggal,
Bahkan majoriti 2/3 yang dimiliki juga tidak akan berubah. Fantastiknya lagi, lihatlah juga bagaimana Anwar menjaga hubungan baik dengan GPS dan GRS serta sedaya upaya mungkin cuba memenuhi intipati Perjanjian Malaysia 1963. Dan ini tentu saja lebih memungkinkan mereka kekal bersama dalam kerajaan perpaduan ini. Di waktu yang sama, gambaran kononnya UMNO akan bergolak dan Zahid Hamidi bakal digulingkan selepas pemilihan 18 Mac juga terlalu sukar untuk menjadi kenyataan. Dengan Zahid Hamidi telah berjaya mengekang musuh-musuh politiknya sehingga berjaya menang tidak bertanding, usaha untuk menukar 2/3 daripada 191 ketua bahagian kepada mereka yang anti presiden tidaklah semudah seperti makan kacang yang sudah siap digoreng. Apa Zahid Hamidi itu tunggul kayu ke? Apakah mereka menganggap Zahid Hamidi itu tunggul kayu yang tak boleh buat apa-apa? Kalau sebelum ini beliau mampu mengharungi semua cabaran daripada mereka yang ingin menjatuhkannya dan akhirnya berjaya kekal lagi menerajui UMNO, beliau pasti tidak pernah leka daripada memantau saki baki hantu-hantu raya yang cuba menggugatnya. Selagi UMNO dalam kawalannya dan musuh-musuhnya pula sudah pun diletakkan di tepi, sokongan parti itu kepada Anwar dan kerajaan perpaduan tidak akan goyah. Kepada yang masih gairah dan tak jemu-jemu menjajah cerita tentang kejatuhan kerajaan dan Perdana Menteri ke-10 bakal jadi bekas Perdana Menteri, termasuk walaun-walaun, sedarlah bahawa Undang-Undang Anti Lompat Parti merupakan penyelamat kepada aktiviti tebuk atap. Kalau mahu menukar kerajaan, tunggu saja PRU seterusnya. Bukan saja atap, bahkan dinding, pintu depan, pintu belakang, lantai dan segala struktur kerajaan sekarang ini lebih kukuh dan terjamin daripada segala perbuatan perompakan kuasa. Yang jadi pembangkang, belajarlah untuk kekal sebagai pembangkang sehingga habis penggal, dan jika ada pula kesalahan sewaktu jadi kerajaan dahulu, bersiap sedialah juga bukan saja untuk direman dan ke mahkamah, malah untuk berpindah ke penjara. Ditulis oleh Sabuddin Hussein dan diubahsuai oleh Nazilin Unity. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda tentang isu kali ini. Ingatan untuk walaun-walaun, Akta Anti Lompat Parti penyelamat kejahatan menembuk atap. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.